Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Tolong share dan thank you siapa yang tamu sekali. Thank you everyone. Terima kasih. LTL live tetap live. Kau duakan ku, kau memilih dia. Thank you Nolina. Barakallah. Assalamualaikum Tuan Iswali. Terima kasih. Mr. Pening. Terima kasih Mr. Pening. LTL Gelugur pukul 1 pagi LTL dari Qatar. Terima kasih. Waalaikumsalam Siti. Tak tidur lagi Siti. Salam TM Kedah. DJ One Official matang hadir. DFVM dah mesej kah? Ada mesej kah? Bila Iswadi nak datang Muar? Itu saya ada datang Muar. Saya makan sate yang dekat Muar tu, yang dengan mi tu kan. Adik pok, adik Johari, terima kasih. Salam bang LTL. Salam dari Brunei. Terima kasih dari PJ LTL. Kabais alhamdulillah. Salam Madani. Salam Madani. Terima kasih Ronald Ron. Kota Semahan. Melbourne. Terima kasih Azri. LTL Islam tak ajar ya. LTL dari Pontian Johor. Kulim, terima kasih orang Kulim. Navasi Vayam Krishnan, terima kasih. PJS 4. Petaling Jaya Selatan ingat sih kita bocor-bocor tengah malam di Sia Beach dulu. Ya. Kita ada hal. Okey. Ingat, apa nak saya ingat. Biasa dah je saya. Pontian Johor, Bang Ihir, Pegawai Sangkan Sam, thank you, Alhamdulillah. LTL Hulu Langat, terima kasih. Marang, Waalaikumsalam. Johor Baru LTL, terima kasih. Ingat lagi LTL Mirul Penampang Daniel Charles, thank you for coming. Alhamdulillah tuan-tuan, saya mulakan macam ni. Terima kasih yang malam ni. Tadi saya baru habis live dengan komposer dari Sarawak, saudara Razi ni dia juga penyanyi dan juga komposer, dan dia juga adalah antara pencipta lagu Jodoh Pasti Bertemu, lagu tu kan. Anak perantau sentiasa tunggu live is Azri, bagus alhamdulillah. Pencipta lagu So tadi saya bincang-bincang dengan dia dekat dalam live dia lah, dekat TikTok kan. So saya kata, kenapa tak kita sebagai orang Sarawak, orang Borneo, kita tak cipta lagu Hari Malaysia. Kita ada lagu Hari Kebangsaan Negaraku, kita ada lagu tanggal 31, kita ada lagu tu semua. Tapi kita tak ada Hari Malaysia, saya kata. So apa kata dia, saya cadangkan kita buat Hari Malaysia. Dan saya cadangkan nanti ialah, mana tahu kalau diterima lagu tu, kita minta lah supaya sebab Hari Malaysia ni tuan, kita ada Hari Kebangsaan 31 Ogos, tak lama lagi kan. Hari Kebangsaan kita 31 Ogos, tapi Hari Malaysia 16 September kita tak ada satu lagu khusus untuk Hari Malaysia kan. Dia kata menarik idea tu. So saya bagi sedikit idea tadi, dan insyaAllah lah mungkin doa-doakan lah 16 September kan, kita ada Hari Malaysia. Sebab kita kena ingat 31 Ogos ni dia tak signifikan sangat kepada Sabah Sarawak. Sebab 31 Ogos adalah hari merdeka bagi tanah Melayu kan. Sabah Sarawak dia kalau ikut betul-betul merdeka 22 Ogos. Tapi untuk Sarawak lah, tapi yang hari pembentukan Malaysia tu, pembentukan negara Malaysia, Malaysian Agreement kita tu, perjanjian kita berlaku 1963. Dan saya katakan tadi bahawa tak ramai orang tahu antara yang mendesak supaya 16 September itu dijadikan cuti umum adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia kata saya bohong. Datuk Seri Anwar Ibrahim, Parti Keadilan adalah antara yang mendesak pada masa itu supaya 16 September dijadikan Hari Kebangsaan. Ada yang tak setuju pada masa itu, tuan-tuan boleh google sendiri. Saya malah nak sebut siapa yang tak setuju itulah. Tapi akhirnya atas desakan dan juga desakan kami sebagai pembangkang pada waktu itu, alhamdulillah 16 September telah dijadikan sebagai Hari Malaysia dan dijadikan sebagai cuti peristiwa Hari Malaysia kan. Kita tak hashtag sayang PMX,
kita nampak bahawa bagaimana PMX ni dia ni bukan bersifat eksklusif, dia inklusif. Dia bukan hanya bercakap soal orang Islam, dia juga bercakap soal orang bukan Islam. Dia bukan hanya bercakap soal majoriti, dia bercakap juga soal minoriti. Ada orang bukan Islam pun tak berhati, kenapa PMX cakap tentang Islam? Of course lah, sebab PMX adalah orang Islam yang pertama, yang kedua orang Islam ada majoriti, so dia kena cakap pasal orang Islam. Tak boleh dia tak cakap tentang Islam. Tapi dalam masa yang sama, minoriti pun dia pertahankan. Dan kita kena faham minoriti perlu dipertahankan kerana minoriti pun ada hak dia. Dan Sabah Sarawak, walaupun golongan kami adalah minoriti, saya orang Melayu lah, tetapi bangsa lain adalah minoriti, negeri kami adalah minoriti. Tapi tak ada live kat TikTok ke? Tak ada, sebab saya ada satu telefon saja. Satu telefon ni. Kalau saya live kat sini, saya tak live kat TikTok. Minoriti kita kena pertahan, kita kena ada hak masing-masing. Itulah di PMX, tuan-tuan. PMX faham bahawa dinamika bangsa, kan, variasi bangsa ini memerlukan kepada seorang pemimpin yang dia takkan perfect untuk melihat semua dan mempertahankan semua, tetapi paling kurang dia akan cuba yang terbaik untuk memastikan bahawa semua bangsa, semua agama, semua suku kaum terbela sebaik mungkin. Kan, paling kurang ada kemudahan-kemudahan asas. Sebab itu PMX memfokuskan kepada ekonomi madani. Ini di-announcekan dalam bawah ni, berkenaan dengan ekonomi madani. Ada orang tak puas hati, PMX juga mengatakan ekonomi Bumiputera. Ya, ekonomi Bumiputera kita perlu perkukuhkan, perkasakan. Kenapa, tuan-tuan? Sebab majoriti orang kita adalah orang Bumiputera. Di dalam negara ini majoriti Bumiputera. When I say Bumiputera bukan Melayu. Bumiputera ni adalah Melayu dicampur dengan Bumiputera yang lain, Sabah Sarawak dan sebagainya, orang asal dan sebagainya. Maka kita membentuk satu jumlah populasi yang besar. So fokus kena ada. Kenapa? Kalau mereka maju, maka negara maju, orang bukan Bumiputera pun akan maju. Tetapi dalam masa yang sama, kita kena faham bahawa minoriti pun ada memain peranan. Mereka juga adalah rakyat Malaysia. Saya setuju dengan Abang Jo. Yang bab ni saya setuju. Lee Chong Wei bukan, dia berbangsa Cina, tetapi dia adalah rakyat Malaysia first. Dia adalah rakyat Malaysia yang pertama. Kan? Setakat sayang PMX, kenapa sembang selalu larut malam? Setakat sayang PMX, kenapa? Kalau tak lah kan nak dengar tengah malam Tengku Yusof, Tengku Abdullah, boleh dengar esok hari. So tak ada masalah. Kan? Sebab ini rakaman. Rakaman. Bagi yang kenapa tengah malam, sebab saya ada kerja, saya ada urusan saya. Kita ni bukan cari makan dengan politik ni, tuan-tuan. Ya, saya tak ada jawatan yang bergaji dengan orang politik, dengan kementerian ke apa, tak ada. Saya tak ada. Serius saya kata, saya tak ada. Saya atas diri saya sendiri, inisiatif saya sendiri. So bila ada masa lapang saya bercakap dalam masa lapang saya, kan. So kita ada urusan kita, habiskan urusan kita, baru kita boleh buat live. Tapi InsyaAllah lepas ni saya akan balik kepada masa saya lah, iaitu pukul 10, 11 macam tu lah, kan. Sebelum ni boleh lah, masa tu kan PKP. Masa PKP tu kita tak ada buat apa, so boleh lah pukul 10, pukul 11. Sampai tak boleh nak kata kami Iban Melaya. Ada ke jual Iban Melaya? Kan. Bila nak pecat Hasan Karam, tak payahlah. Saya rasa ini last term dia jadi YB Bone. Tak payah nak pecat dia, biarlah dia. Sarjana Putera, thank you Edgar Teo. Apa khabar anak-anak? Ni just nak tidur tengah malam. Oh, Nurhana. Tidurlah, tak apa, Nurhana tidur, tak ada masalah. But it's the best, Alhamdulillah. Hafiz. Nurhana 31 Ogos tu Melaya Merdeka, 16 Harimau 9 tu Sabah Sarawak bentuk Malaysia. Bukan Sabah Sarawak, kita semua membentuk Malaysia. Maksudnya tanah Melayu, Sabah dan Sarawak membentuk Malaysia itu pada 16 September. Tidak ada nama Malaysia sebelum 16 September sebenarnya. Yang ada adalah Persekutuan Tanah Melayu pada waktu itu. Malaysia hanya dikenali sebagai Malaysia pada 16 September 1963. Di situlah signifikasinya perkataan Malaysia ni. Kan, right? Pak Yusdi Arti kena serang dengan Walaon. Saya pun kena serang Walaon. Tapi tak apa, dia seorang yang tabah, don't worry. Nak rantau di Bali, yes. So kita sebagai rakyat Malaysia ni, tuan-tuan, saya selalu kata, regardless of inilah sebenarnya ajaran Islam.
Kami lah kelakar dengan kitab pasal agama Buddha di habis sampai kini belum dapat bajet. Oh, agama Buddha. Okey. Belum dapat lagi Okey, kami faham. Kita kena faham bahawa bila kita bercakap soal apa orang kata negara, politik macam saya kata, politik adalah urusan menguruskan negara dan menguruskan manusia di dalam negara. Itu politik. Saya kena ulang balik. Politik adalah pengurusan negara dan pengurusan manusia di dalam negara. Negara tanpa manusia, dia bukan negara. Kan padang pasir kan, yang tak ada orang punya, tak ada orang. Dia bukan negara, dia hanya satu tanah yang lapang je lah. Tanah tanpa orang hanyalah dia kosong lah, tak ada apa lah. Kan? Orang tanpa negara pun tak boleh juga. Dia jadi tak berundang-undang, dia tak ada peraturan, dia terpulang kepada diri dia pun masalah juga. Sebab itu kita bila kita bercakap konteks politik ni, kita bercakap konteks pentadbiran manusia di dalam negara dan negara yang menguruskan manusia. Konteks itu sebenarnya. Jadi kalau kita faham dalam konteks itu pengurusan, jadi kita faham mana-mana parti politik yang membentuk kerajaan, dia kena bercakap dua konteks ini. Konteks pengurusan negara dan konteks pengurusan manusia di dalam negara. So kalau dia tak faham, dia kata sebenarnya kita orang Islam sahaja kita kena bela, yang bukan Islam ni kafir, harbi, Cina ni tak boleh pakai, Melayu saja kita bela. Itu masalah juga, sebab kita bercakap pengurusan soal manusia. Anda pemimpin, anda orang PAS ke, orang Bersatu ke, orang UMNO ke, orang PKR ke, orang Amanah ke, orang apa sekalipun, GPS ke, bila anda menjadi kerajaan, anda tidak boleh ada mata bias kepada atau mata resis kepada bangsa dan agama yang lain yang berbeza daripada anda. Regardless, contohnya, katakanlah anda seorang Cina, anda jadi pemimpin besar, anda tak boleh pandang Melayu sebelah mata. Sama juga pemimpin Melayu jadi besar, tak boleh pandang Cina sebelah mata, India sebelah mata, Iban sebelah mata. Kita kena faham, bila kita jadi pemimpin, kita menjadi pemimpin kepada semua manusia. Kita bukan pemimpin kepada Melayu saja, kepada Cina saja, kepada India saja. Tak, kita pemimpin kepada semua, selagi mana dia pegang IC biru. Daripada situ kita kena fikir. Namun begitu, saya tidak menafikan masing-masing ada hak. Kan Melayu ada hak dia, bukan Bumiputera ada hak dia, Cina ada hak dia, Sabah Sarawak ada hak dia, orang Kelantan ada hak dia, negeri-negeri ada hak. Masing-masing ada hak masing-masing. Hak itu tidak menyebabkan kita menindas mereka. Kita bagi hak kepada yang berhak. Itu yang sepatutnya seorang pemimpin. Jadi pemimpin ni bukan senang, tuan-tuan. Kita nak kena ada seni di dalam pentadbiran, kita kena ada seni dalam pengurusan, baru kita akan nampak ke arah tuju kita. Baru kita akan nampak ke mana kita nak bawa negara kita. Hari ini ringgit lagi semakin mengukuh, 4.32 kan berbanding 4.37, lagi mengukuh. So US dah mula mengumumkan, dah mula nampak dah nak untuk menurunkan interest rate mereka. Jadi pelabur-pelabur pun dah lama dah cabut lari dah kan, dah lama dah cabut lari. So mereka sekarang ini dah melihat bahawa pelabur melihat keperluan untuk mereka melabur ke tempat luar, dan salah satu tempat yang mereka masuk sekarang ni adalah Malaysia. Kita tak boleh nak nafikan perkara tersebut. Kita tak boleh nak nafikan perkara tersebut. Dan kita kena faham bahawa apa saja yang kita nak bawa, apa saja yang kita nak bentuk di dalam negara ini, acuan itu bermula daripada pemimpin. Bermula daripada pemimpin. Kalau pemimpin itu tidak nampak dan tahu atau ada idea macam mana menyelesaikan masalah, itu masalah. Itu masalah. Contohnya tuan-tuan, semua pemimpin tahu, daripada zaman Najib kepada zaman sebelum Najib pun, Mahathir, kemudian kepada Pak Lah, kemudian kepada Najib, masuk ke zaman Mahathir sekali lagi, masuk ke zaman Muhyiddin Yassin, masuk ke zaman Ismail Sabri, akhir kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim sekarang ini. Semua orang pemimpin ini faham dan tahu masalah yang negara hadapi. Kan? Kita semua tahu masalah yang negara hadapi. Kita semua faham. Kita semua tahu. Kita semua menyedari apa yang dihadapi, masalah yang dihadapi oleh negara ini. Masalah daripada segi hutang kita yang bertambah, setiap tahun defisit, ekonomi middle income track yang tidak berkembang, masalah ekonomi kita tidak memacu jauh ke depan, kita jauh ketinggalan berbanding negara yang sebelum ini lebih teruk daripada kita, seperti Brunei, tolak Brunei lah, seperti Korea umpamanya. Kan Korea sebelum ini tahun 60-an 70-an adalah di bawah kita, tetapi bermula tahun 90-an bagaimana Korea memintas kita.
Kenapa? So persoalan-persoalan ini, so bila kita teliti balik, kita tinjau balik, kita lihat balik, dia berkisar kepada beberapa perkara. Yang pertama, tata kelola. Yang kedua, isunya adalah pertama tata kelola, kedua isu rasuah, yang ketiga adalah isu pemikiran ataupun kreativiti ataupun kemahiran pemimpin itu atau untuk berfikir di luar kotak, dan yang paling terakhir sekali political will, kemampuan untuk mereka nak mengubah ataupun nak melaksanakan. Itu pun dia orang tak tahu. Muhyiddin Yassin tahu, daripada zaman Najib Tun Razak pun tahu, zaman Mahathir 2.0 pun tahu, Muhyiddin Yassin pun tahu, Ismail Sabri pun tahu, penyesaran subsidi perlu dilakukan. Subsidi ini perlu disasarkan. That is why kenapa Datuk Seri Najib hari itu, kalau ingat lagi, sebelum PH memerintah, dia menghapuskan subsidi. Subsidi diesel dihapuskan, subsidi RON 95-97 dihapuskan. Kerana pada masa itu, dia tahu, dia realise, tolak tepilah 1MDB tu, dia realise bahawa negara tak mampu untuk nak bayar subsidi setiap tahun dah. Kita dah tak mampu, tuan-tuan. Kerana subsidi ni semakin bertambah. Dan bila harga minyak dunia fluctuate, dia naik turun, kerajaan kena tanggung kos tersebut. So bila kerajaan tanggung kos tersebut, dia ada opportunity cost. Bila kita masuk duit ke dalam subsidi untuk bagi minyak yang akhirnya banyaknya pergi ke tempat yang tidak sepatutnya, kita hilang opportunity untuk kita nak baiki sekolah, kita nak improvekan kesihatan KKM ataupun perubatan di dalam negara kita, R&D dan sebagainya. So kita tengok universiti tempatan swasta, universiti awam, funding research mereka tak besar. Kerana apa? Duit itu tadi. Sekolah-sekolah banyak terabai, infrastruktur banyak terabai. In fact, kita punya internet pun banyak yang tak boleh disettle pada waktu itu, dan terbukti. Masa PKP kita nampak pada tahun 2020 bagaimana keadaan infrastruktur internet di negara kita ni sebenarnya sangat lemah. Banyak anak-anak yang tidak dapat bersekolah dengan baik pun kerana semua nak mengharapkan kepada online. Dan online itu pun tak mencapai yang sepatutnya. So realizing all that, menyedari perkara itu, maka ini dah antara perkara yang kerajaan kena fikirkan. And this is where PMX datang dengan solutions. Not a perfect solution, but solutions. Tetapi dalam pada dia membawa kepada solution tersebut, dia ada satu lagi perangai pembangkang, tuan-tuan. Pembangkang, bila PMX datang dengan solution, tak ada masalah untuk mereka mengkritik. That is okay. Nak kritik, nak bidas, nak tak bersetuju dengan polisi, that is fine. Itu tak ada masalah. Isu dia orang tak bidas polisi, dia orang tak bidas keputusan yang dibuat PMX. Sebaliknya, dia bawa cerita yang tak ada kena-mengena dengan pembangunan negara. Dia bawa cerita PMX ni lewat bekas banduan. Lepas tu dia kata sekarang ini Black Rock sekarang ni buat macam ni macam tu. Lepas itu sekarang ini dia Dajjal, cerita Dajjal. Apa kena mengena benda itu kepada pembangunan negara? Saya ulaskan tadi bahawa pembangunan politik adalah seni, adalah sains, ilmu untuk mengatur negara dan mengatur manusia di dalam negara. Apa kena mengena benda itu dengan pembangunan negara ni? Nah, kenapa mereka bawa benda ni, tuan-tuan? Kerana mereka tidak ada modal. Mereka tak ada modal dah nak jual kepada rakyat dah. Now, semakin PMX ni semakin baik, pemerintahan semakin bagus, ekonomi semakin rancak, pelaburan semakin banyak, rakyat berbelanja semakin bagus. Bayangkan kalau tahun ini, announcement tahun depan, defisit semakin turun. By 2026, 27, hutang negara semakin berkurangan. Impact pada siapa, tuan-tuan? Impact pada PMX. Impact yang baik lah. Impact negatif kepada pembangkang. Akhirnya mereka tak jadi pembangkang yang baik. Rakyat dah mula nampak bodohnya pembangkang ni. Takkan benda macam tu pun tak boleh fikir. So, saya nasihat kepada pembangkang, now be objective. Be objective, lihat kepada polisi, kritik polisi. Saya lebih suka pembangkang kritik polisi. Saya ambil contoh. Ini mungkin ada setuju tak setuju, tak ada masalah. RUU Mufti Wilayah. Kan RUU Mufti Wilayah ini walaupun tak berkaitan dengan negara-negara, tetapi dia berkaitan dengan negara jugalah, pentadbiran kan, yang mengatakan bahawa dia nak buatkan RUU hanya
Akidah hanya Asy'ariyah Maturidiyah. Mazhab pun Syafi'i tapi tidak melupakan yang lain. Contoh. Yang ini dibantah oleh Hadi Awang. Hadi Awang antara yang membantah RUU Mufti Wilayah. So dalam perkara ini saya tak ada masalah. Yes, bagus. Kenapa dia membantah? Dinyatakan hujah dia macam ni. So itulah dia kaedah yang betul. Walaupun kita menganjing dia lah kan. Kau nak bercakap tentang Islam tapi kenapa RUU untuk memperkasakan mufti? Kau tak apalah, itu kita sentimen kita main dengan dia. Tetapi macam tu yang kita nak. Kita nak dia berhujah atas dasar kenapa. Ini tak, saya tengok pembangkang ni dah lah yang Hadi Awang ni jenis susah nak datang parlimen. Tak apalah, saya dengar sebab kesihatan dia kan. Dia ni on kesihatan dah, wallahualam betul atau tidak lah. Tapi dengan cerita memang betul lah, dia tak berapa nak sihat sekarang ni. Tak apalah, bukanlah kata tak apa, tapi yalah, bagi saya serahlah pada orang lain kan jawatan tu. Next term maksudnya Haji Hadi tak payah bertanding lagi lah. Now, balik pada cerita kita tadi. Dan datang Muhyiddin Yassin. Tuan-tuan ada pernah dengar tak apakah kritikan Muhyiddin Yassin terhadap polisi negara? Esok hari ni lah Muhyiddin Yassin akan didakwa di bawah Akta Hasutan. Apa yang dia bawa? Dia kata, dalam ceramah, sebenarnya saya yang ada majoriti. Saya ada 115 SD. Saya dah serahkan kepada istana. Istana dah terima. Masa saya lah saya jadi Perdana Menteri. Dia kata macam tu. Dan saya dengar debat on dengan kawan saya kan, Eddie kan. Dia kata, dah diserahkan kepada istana. Maksudnya dah terima lah. Apa kebanggaan. Dah diserah, belum tentu terima bang. Ni saya nak cerita, betul lah Eddie cakap tu. Dah diserah, belum tentu terima. Serah, belum tentu terima. Terima ni lain, serah tu dia dah dapat. Tapi adakah dah terima terma itu? Tidak semestinya. Contoh, kita ada kontrak. Dan saya ada terma saya pun menyatakan terma saya hantar pada email awak. Awak pun dapat email tu. Just because awak dah baca dan dapat email tu, adakah awak dah bersetuju dengan kontrak itu? Belum. Awak baca, ni terma ni macam tak betul ni, boleh betulkan balik tak? Contoh. Jadi kena betulkan balik. Kan bila dah betulkan balik, awak pun tak setuju. Timbal balik. Last kita dua sign. Masa kita sign itulah, itu persetujuan. So dalam kes itu Muhyiddin Yassin tak ada persetujuan lagi. Terima, dia hantar SD, Sultan dah terima, Agong dah terima, Agong dah dapat, tapi belum terima. Dia terima mendapat, bukan terima bersetuju. Dia beza. Dan tidak ada di dalam perlembagaan mengatakan bahawa Agong kena automatik setuju hanya kerana melihat 115. Mak kata Zahid lah, memang ada 115. Kita tak kata ada dia orang argue. Kalau sekiranya 10 itu palsu, Muhyiddin Yassin boleh dipenjarakan kerana mengemukakan SD palsu. Siapa kata 10 itu SD palsu? Saya sendiri pun tak pernah claim SD palsu. Tetapi apa yang kita kata, 10 itu SD yang disign 2-3 kali. Ada seorang yang menandatangani 2-3 SD. Dia bukan palsu, dia cuma setuju pada semua orang. Adakah salah? Tak. Tak salah. Dia bukan memalsukan SD, dia cuma menandatangani 2-3 SD. Dan itu yang berlaku pada 10 orang itu. Dalam pada dia sokong Muhyiddin Yassin, dia juga sokong Barisan Nasional. So kita kena faham benda itu. Jadi disebabkan dia mempertikaikan itu, maka dia pun apa orang kata, dikatakan sebagai menghasut lah, diletakkan di bawah atas. Okey, keluar berita hari ini juga, Bersatu tidak bersetuju dengan apa orang kata menggunakan akta hasutan untuk mengenakan Muhyiddin Yassin. Bersatu kata dia tak setuju dah. Saya didakwa di bawah akta hasutan sewaktu Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri. Kenapa pada masa itu Bersatu tak kata apa? Sebab apa? Sebab bukan kena pada orang dia kan, kena pada marhain, rakyat marhain macam saya ni yang cuba untuk menghalang kerajaan kejam macam kerajaan gagal Muhyiddin Yassin tu. Rakyat marhain macam ni, dia nak tutup mulut lah. Tapi bila kena pada dia, itu saya kata dalam Facebook saya kata dulu masa kau berkuasa, kau tangkap aku. Sekarang ini engkau kena tangkap di bawah akta yang sama. Karma is bitch. Kan, pembalasan itu bukan kat akhirat, kat dunia kita dah kena, tuan-tuan. Sekurang-kurangnya saya, istana tak buat laporan polis lah. Ini istana buat laporan polis, tuan-tuan. Kan, istana buat laporan polis. Tapi tak apalah. Kan, Muhyiddin Yassin
Welcome to the world. Welcome to the jungle. Welcome to the jungle. Dan hari ni ada 7 orang lawyer sanggup untuk nak jadi lawyer dia. Tak boleh. Biarlah. Tak pula kalau nak jadi lawyer dia silakan. Tapi poin saya nak bawa adalah ni tuan-tuan. Dia bukan masalah akta hasutan tak ada hasutan. Saya pun memang against akta hasutan pun. Kesian Ustaz Wan Ji kena dakwa akta hasutan. Kita beria-ia nak menghapuskan akta hasutan tapi sampai sekarang tak dihapuskan. Well, that's beside the story lah. Tetapi, undang-undang ada kat situ, kita gunakan undang-undang apa yang ada. Kan Sanusi pun kena. Sanusi lagi teruk. Dia duk pertikaikan, wahai Menteri Besar Cokiang, siapa yang lantik? Ambil Sultan Selangor tu buat laporan polis terhadap beliau. Ambil. Kan 2 pemimpin Perikatan Nasional. Istana buat laporan polis pada mereka, tuan-tuan. Yang ini di manakah dia semboyan? Di manakah dia pejuang-pejuang Melayu Islam yang mempertahankan raja? Di mana mereka sekarang? Kenapa tak ada seorang pun shaking kepada Muhyiddin Yassin dan juga kepada Sanusi ni? Saya tengok geng-geng PAS yang duk mempertahankan PAS. Mana dia orang? Yang duk berdebat dengan Pak Yus DRT tu kan, Pak Yus DRT kan, geng-geng Tok Singa dan sebagainya. Di mana mereka dalam isu Muhyiddin Yassin dan juga isu Sanusi? Di mana mereka? Kenapa langsung senyap? Saya tak marah Tok Singa, jangan ambil hati Tok Singa. Cuma be fair lah. Kalau dengan Pak Yus yang kata BABI kepada Ustaz Zaidrus tu kamu nak melenting, kamu tahu tak lagi besar dan tinggi darjat, apa orang kata, bukanlah tinggi darjat daripada segi amalan, tapi kedudukan tu lagi tinggi raja-raja dan sultan kita tu, kenapa kamu berdiam diri? Tapi Pak Yus dah jelaskan, dia kata kan, dia dah jelaskan. Tapi itulah tuan-tuan, this is what politics is all about. This is what kita sepatutnya dalam isu dan dalam keadaan ini, kita nak membetulkan negara. Kita nak bawa negara ke arah yang betul. Dan sebagai pembangkang, bagi saya, pembangkang kena memain peranan sangat proaktif dalam meneliti setiap cadangan kerajaan. Adakah cadangan itu betul? Bagaimana polisinya? Apakah pembentangan white papernya telah dipersetujui? Bahaskan yang itu. Bab-bab picisan-picisan ni tak payah letak tepi. Dan saya nak argue, tuan-tuan nak mempertikaikan keislaman negara ini. Kenapa? Kan? Saya dengar Amanat Haji Hadi balik kan. Saya dengar balik Amanat Haji Hadi tu. Kalau boleh Google lah. Amanat Haji Hadi tu antara lain mengatakan bahawa kita menentang UMNO bukan kerana dia UMNO, kerana dia menegakkan perlembagaan penjajah, undang-undang penjajah, dia kata. Lepas tu bila saya terfikir balik, dia menegakkan perlembagaan penjajah, undang-undang penjajah. Saya bertanya, kalau perlembagaan kita ni perlembagaan penjajah, habis perlembagaan macam mana yang Hadi nak bawa? Saya nak bawa perlembagaan Islam. Apa itu perlembagaan Islam? Itulah masalahnya kita ni, tuan-tuan. Ni saya tinggalkan tuan-tuan dengan satu konotasi ni kena buat. Sebenarnya selain daripada ibadah khusus, sembahyang, puasa, selain daripada ibadah dan akidah ni ialah kepercayaan kepada Allah, rukun iman dan sebagainya. Selain daripada dua ini, sebenarnya tidak ada acuan khusus kepada bagaimana negara nak ditadbir. Politik ni tidak ada acuan khusus. Nabi SAW meninggalkan panduan. Dia ada dia punya panduan dia. Bagaimana mentadbir? Bagaimana mentadbir? Bentuk macam mana? Sistem macam mana? Terpulang kepada kita sebenarnya. Itu ijtihad kita. Sebab itu bila orang kata kita akan buat perlembagaan sebagaimana Piagam Madinah. Tuan-tuan, daripada zaman selepas Rasulullah wafat, pada zaman Abu Bakar sampai ke zaman Khalifah terakhir Uthman, siapa yang buat negara mengikut Piagam Madinah? 1000 lebih tahun. Siapa yang buat negara mengikut Piagam Madinah? Mereka mengambil Piagam Madinah ni adalah panduan. Bagaimana cara kita nak membentuk perlembagaan? Perlembagaan ni ada dua. Dia ada written, unwritten. Madinah dia adalah antara perlembagaan bertulis yang awal lah. Saya tak kata pertama. Yang pertama mungkin Magna Carta. Itu cerita lain.
Tetapi itu menjadi panduan bagaimana kita nak membentuk negara. Sebab Rasulullah tahu negara ni berbeza-beza. Dia ikut tempat, dia ikut masa, dia ikut bangsa, dia ikut kedudukan. Ada orang kata, takkan nak Allah tak tahu nak mentadbir manusia? Ya, Allah tahu. Sebab itu Allah bagi panduan. Selagi mana negara itu ditadbir mengikut acuan dan panduan yang tidak lari daripada acuan dan panduan, tidak ada masalah. That's why saya kata bahawa PMX telah menunjukkan kerajaan Malaysia sekarang ini adalah kerajaan Islam yang terbaik di dunia. Saya claim ni. Antara lah, bukan the only. Antara negara Islam terbaik di dunia adalah Malaysia sekarang ini di bawah pentadbiran PMX dengan konsep Madani. Madani ni tuan-tuan, dia menekankan apa? Menekankan ekonomi. Ekonomi, menekankan pembentukan jiwa, pembentukan siasah, peribadi, pemikiran. Sebab itu kalau kita dengar PMX bercakap, bila dia bercakap tu kita bertambah ilmu kita sepatutnya. Kan? Bertambah ilmu kita dengan perkataan-perkataan cerakin, kebobrokan, baru-baru ini ketimbang. Saya lebih suka dulu kan. Anak-anak tuan-tuan saya nasihatkan kan, yang mana yang masih belajar kan. Dengar PMX cakap, ambil perkataan-perkataan yang jarang kita dengar itu, gunakan di dalam apa karangan-karangan mereka. Ya, betul. Dulu itu je kerja saya. Itu yang saya punya BM English saya itu power. Bukan sebab saya power BM English, sebab saya ambil perkataan-perkataan ni saya masuk dalam karangan. Itu kaedah saya. Rahsia kan. Masa tu dia guna perkataan canggih. Canggih ni PMX yang mula perkenalkan masa pembentangan bajet. Dia kata, kenapa kita nak menggunakan, memelayukan bahasa Inggeris, sedangkan bahasa kita ada perkataan tersebut. Masa itu kita tak guna canggih, kita guna sophisticated. Kan, peralatan perang kita yang sekarang ini sophisticated. Kenapa kita guna sophisticated? Kita ada perkataan untuk itu, iaitu canggih. Saya pun canggih. Okey, masuk karangan. Kan? So saya nak tuan-tuan, anak cucu tuan-tuan kan, mana mungkin dah tua, tengok kita ni, cucu tuan-tuan ni, ambil perkataan-perkataan yang PMX sebut ni, ketimbang bawah-bawah ni, cerakin, lepas tu ni pemberdayaan, kemudian apa banyak lagi lah kan, yang kita asimilasi, apa lagi satu perkataan dia guna dia, emansipasi. Emansipasi ni bahasa Inggeris lah, emancipation kan. Dia ada perkataan dia, saya dah tak ingat dah. Boleh tuan-tuan boleh cari. Sekarang ni zaman senang, Google. Zaman dulu saya kena beli surat khabar tu, nak cari satu persatu. Kat bawah tu dia translate. Ni maksud dia. Mampan umpamanya. Kan, perkataan yang diperkenalkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebenarnya perkataan yang betul dalam bahasa Indonesia adalah mapan. Kalau tak silap saya lah, correct me if I'm wrong. Tetapi PM sebut mampan, and because of that, the Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka guna perkataan mampan tu because of PMX yang sebut. Sebenarnya perkataan mampan ni tak wujud. Perkataan itu diwujudkan oleh PMX kita. Tak percaya? Pergi cari fakta tersebut. Betul tak? Siapa yang saya nak tengok komen? Kan betul ke tidak apa yang saya cakap ni? Kan? Dan benda inilah yang sebenarnya yang membentuk apa orang kata pemikiran. Sebab bagi saya macam ni tuan-tuan, bagaimana kita nak tahu tamadun itu berkembang? Salah satu tamadun nak berkembang ialah apabila bahasa yang digunakan oleh tamadun itu kompleks. Saya ambil contoh Inggeris lah, bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris dia jadi semakin kompleks kerana masyarakat dia berkembang. Sama juga dengan kita sekarang ni. Kan? Sama juga kita sekarang ini, kita kena faham untuk kita nak berkembang, kita kena komplekskan bahasa kita. Kerana dengan apa orang kata mengkomplekskan bahasa itu, maka kita akan ada choice of word yang pelbagai, menunjukkan pemikiran kita sebenarnya berkembang. Kalau tak, dia banyak tu je lah perkataan yang kita boleh guna. Kan, banyak tu lah perkataan yang kita boleh guna. Kan, kita pasal Piagam Madinah, tapi cabutan undi dari 8 ni 22 Piagam Makcik ni. Kan, alright, hashtag sayang PMX terima kasih 1,464 orang. Pukul 2 pagi pun tetap ni, tetap ada kod dekat 2 pagi ni. Itulah dia kan. Dia ada 2-3 orang walaupun kat sini, tapi tak ramai kan, 1,465 orang ni. Tapi tak apalah, saya biarkan dia kat situ untuk jadi apa orang kata, untuk jadi hiburan kita kan. Kalau dia tak ada pun boring juga.
Perkataan walau ni boleh ajar anak-anak juga. Walaun, walak ni maksudnya taat setia. Untuk untuk orang yang mengikut membabi mengkizir buta. Kan? Walaun Fir'aun. Okay, alright, tetap follow Hafizan Wali. Thank you. So itulah dia kan. Hashtag #SayangPMX. Okay. Benar atau Sid Midin Sekda kena mengenal dengan Sultan Karmais, implicationnya? Allah alam, benar atau tidak Muhyiddin Yassin kena dengan Sultan, itu nanti mahkamah akan teruskan. Jangan jumpa orang yang tak bodoh is Yasmin. Okay, alright. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih. Saya tak ada borak banyak-banyak sebab saya tak refer pada komputer saya. Tapi tak apa. Yang penting kita terus live, kita terus bagi informasi, kita terus pertahan kerajaan PMX kita. Dan insyaAllah kalau untuk dua penggal ni insyaAllah negara kita akan berubah. Tuan-tuan percayalah kata saya ni. Kalau PMX pegang kali kedua, kita akan melihat surplus yang pertama. Selamat malam. Sampai istirahat yang penting. Lawan. Tetap lawan. Salam.